Bersua kembali dalam Lensa IPT, pastinya masih lagi bercakap berkenaan dengan memperkasa TVET di pacu industri. Masih lagi bersama dengan Dr. Syamsuri Abdullah. Tadi kita berhenti seketika bercakap berkenaan dengan TVET, apa itu TVET, pemerkasaan TVET dan sebagainya. Dan kini kita terpanggil untuk bercakap berkenaan dengan konsep TVET Collaboration Hub TCH yang merupakan salah satu inisiatif dalam memperkasakan TVET. Mungkin Doktor boleh kongsikan sikit berkenaan Boleh, insyaAllah. So, TVET Collaboration Hub atau TCH ini sebenarnya di satu platform kolaborasi lah di antara industri, institusi-institusi penyedia TVET dan juga kerajaan sendiri, ya, di mana melalui platform ini perkongsian sumber, kepakaran, pemindahan teknologi, peralatan yang lain-lain boleh dilakukan. Apa yang berlaku sebelum ini, bila ada Center of Technology ataupun Center of Excellence, kan macam di Politeknik kita ada Center of Technology, mungkin manfaat tu hanya kepada institusi itu sahaja. Tetapi dengan adanya ekosistem TVET Collaboration Hub ini, bagaimana COT atau COE tadi boleh berperanan dan juga manfaatnya dapat kepada institusi-institusi TVET yang lain yang dalam bidang yang sama. Maksudnya TCH ini dia berdasar kepada bidang dan juga region. Wilayah. Baik. Dan kita ada dua lagi komponen, iaitu apa yang kita panggil enabler lah. Enabler ni adalah misalnya koridor ekonomi ataupun barang-barang kerajaan yang lain, research institute dan sebagainya yang membantu dari sudut inovasi, dari sudut R&D dan sebagainya, dan juga akhirnya benefactor, iaitu yang akan mendapat manfaatnya. Sudah tentu industri lah. Industri. So bagaimana keempat-empat komponen ini boleh bekerjasama dan akhirnya akan menghasilkan graduan-graduan yang berkemahiran dan pada masa yang sama produk-produk inovasi, bahkan sampailah kepada commercialization. Jadi kita harapkan melalui perkongsian bersinergi ini di antara Center of Excellence ataupun Center of Technology tadi dengan apa yang kita panggil spoke ataupun institusi-institusi TVET yang lebih kecil misalnya, yang menyokong hub tadi dengan gabungan daripada industri dan juga kita kata koridor ekonomi misalnya, maka dia akan menghasilkan seperti mana yang saya kata tadilah, graduan-graduan yang berketerampilan dan berkemahiran. Okey, baik. Saya kira matlamat JPPKK untuk melahirkan graduan holistik semakin tahun semakin memberansangkan angkanya. Jadi kalau dalam tahun ini saya kira makin meningkat daripada tahun lepas, dan saya kira itu satu kebanggaan juga bagi Politeknik dan juga College Community. Bercakap berkenaan dengan empat komponen daripada TCH itu tadi ataupun TVET Collaboration Hub, mungkin apa konsep dan peranan Government Industry TVET Coordination Body GITC itu sendiri? Okey, GITC, Government Industry TVET Coordination Body ini ataupun orang kata Badan Koordinasi Kerajaan Industri TVET, dia adalah satu orang kata badan yang diteraju industri, yang pentingnya dia diteraju industri yang memberi input terhadap pembangunan TVET. So maksudnya sekarang ini apa yang berlaku adalah setiap institusi TVET dia akan berkolaborasi dengan industri-industri tertentu ataupun persatuan-persatuan industri tertentu. Tetapi di pihak industri sendiri tidak ada satu orang kata satu badan yang menyelaras. Kita ada misalnya Federation of Malaysian Manufacturer dari sudut manufacturing. Kita ada persatuan-persatuan tertentu mengikut bidang-bidang sektor-sektor industri yang tertentu. Tapi di peringkat nasional, di peringkat negara, kita tidak ada satu badan yang menyelaras. Jadi yang pentingnya di sini ialah sebelum ini kita nampak dari sudut apa kita panggil sectoral function, maksudnya dari sudut dalam penentuan keperluan kemahiran ataupun tenaga kerja, banyak usaha-usaha ini orang kata spearhead atau diterajui oleh badan-badan kerajaan, seperti MPC, seperti industry lead body di bawah Kementerian Sumber Manusia dan sebagainya. Jadi kita nak seperti benchmark seperti negara-negara maju yang lain. Mereka misalnya ada, kalau di UK dia ada Federation of Sector Skills Council. Kalau di Australia ada Industrial Skills Council. Dan begitu juga di Malaysia ni. Kita nakkan industri tadi lebih memainkan peranan dalam membangun TVET.
Jadi that's why kita perlukan satu badan yang industri sendiri. So alhamdulillah pada 27 Oktober yang lepas Federation of Malaysian Manufacturers telah bersetuju untuk spearhead lah penubuhannya, dan Pro-Tem Committee Jawatankuasa Penaja telah dibentuk, dan saya suka ceritalah untuk saya maklumkan juga setakat ini ada 12 persatuan Indo industri yang bersetuju bersama-sama untuk menjayakan GITC ini. Maksudnya 12 tu maksudnya ada pecahan masing-masing ataupun ada pecahan. Dia mengikut kategori industri. Kalau saya boleh bacakan sikit dia punya persatuan-persatuan induk tersebut Contohnya ada di dalam sektor manufacturing ada Federation of Malaysian Manufacturers. Wakil majikan pula Malaysian Employees Federation. Federation of Malaysian Freight Forwarders bagi bidang transportation and storage. Malaysian Association of Hotels MAS bagi food services activities and accommodation. Malaysia Semiconductor Industry Association MSIA untuk sektor electrical electronic pembuatan. Master Builders Association of Malaysia atau MBAM bagi construction. Malaysian Oil and Gas Services untuk sektor electricity, gas, steam and air conditioning supply. PICOM bagi information and communication sector. MPOC, Malaysia Palm Oil Council untuk sektor agriculture, forestry and fishing. MRA, Malaysia Retailers Association untuk wholesale and retail trade. SME Association bagi small and medium enterprise. Dan terakhir sekali MPC, Professional Services Productive Nexus untuk sektor professional services and other services. Jadi kita nampak 12 persatuan induk yang merangkumi satu sektor yang besar dan kita berharaplah selepas ini bagi sektor-sektor lain yang belum diwakili boleh bersama-samalah dalam membangun TVET di negara kita. Okey, baik. Saya kira keluaran TVET dalam negara bukanlah satu masalah bagi kita sebenarnya, sebab keluaran TVET ni dapat kerja. Cuma bila dapat kerja tu mungkin yang mereka pelajari itu dalam bidang mechanical misalnya, mechanical engineering, kejuruteraan mechanical, tapi kerja di bahagian lain misalnya. Di luar bidang. Jadi macam mana masalah itu dapat ditangani, Doktor? Baik, itu soalan cepu mah juga tu. Ya, betul. Kita memang mengakuilah perkara ini dan cumanya yang kita nampak dalam SKPG, dalam tracer study yang dibuat tu dalam tempoh 6 bulan tu, dia rasa tempoh itu tidak cukup untuk memberi gambaran yang sebenar. Sebab dalam tempoh 6 bulan tu mungkin ialah biasalah mungkin Syarul pun tahu bila dah keluar daripada poli ataupun institusi TVET tu nak cepat dapat pekerjaan. Jadi mana yang ada tu dia grab dahulu. Jadi mungkin kita terpaksa buat satu study yang lebih panjang, longitudinal study, mungkin selepas tahun 2 tahun. Jadi kemungkinan selepas itu pelajar-pelajar daripada pekerjaan yang pertama tadi mendapat pengalaman dan selepas itu mungkin akan mendapat peluang-peluang pekerjaan yang lebih sesuai ataupun sealiran dengan bidang yang mereka belajar di institusi. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih sebenarnya kepada Dr. Syamsuri Abdullah bercakap berkenaan dengan memperkasa TVET di pacu industri ini. Sebenarnya satu topik yang sangat hangat diberkatakan, jadi bawah mulut masyarakat kata sekarang ni. Jadi kepada anda yang nak mohon masuk ke industri ataupun institusi TVET ini, boleh mungkin ke portal TVET ataupun ke portal JPPKK sendiri untuk sama-sama kita tengok apa antara kriteria. Rasanya kriterianya mudah je kan untuk masuk ke TVET ni, cuma nak 1000 daya tak nak 1000 daya. Kita kata. Apa tu kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Syamsuri Abdullah, pengarah bahagian koordinasi TVET, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK, kerana sudi bersama kita pada hari ini bercakap berkenaan satu isu yang sangat memberikan satu input yang banyak kepada mahasiswa di sana dan juga kepada anda di luar sana.